Shalom, saudara-saudari. Sudah lama kita tidak berjumpa. Tetapi kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Kerana dalam jangka masa yang dipenuhi cabaran dan kesusahan, Dia masih memimpin dan melindungi kita. Dalam masa jangka ini, kita semua memerangi COVID-19. Dan adalah doa saya supaya Tuhan sentiasa melindungi saudara-saudari dan supaya saudara-saudari akan sehat dan bersejahtera. Hari ini saya bersuka hati ingin berkongsi dengan saudara-saudari satu tema yang menarik, iaitu Tuhan yang mencari orang. Tuhan yang mencari orang. Petikan ayat-ayat suci adalah dari Lukas bab 15 ayat 1 sampai ayat 10. Sebelum saya memasuki tema hari ini, saya ingin terdahulu menunjukkan saudara-saudari satu jadual yang kita semua boleh baca di atas skrin kita. Ini menunjukkan persamaan tiga perubahan Yesus berkongsi dengan orang-orang pada masa itu, iaitu ayat 3 sampai ayat 7 dan ayat 8 sampai ayat 10 dan juga ayat 11 sampai ayat 32. Dan kita tidak ada cukup masa untuk menelitikan kandungan jadual ini. Tetapi apa yang saya ingin beritahu saudara-saudari ialah ketiga-tiga perumpamaan ini memberi satu message ataupun satu tema yang sama, iaitu Tuhan kita adalah Tuhan yang mencari kita, yang mencari orang-orang yang terhina, orang-orang yang berdosa. Itulah message ketiga-tiga perumpamaan yang terdapat di dalam Lukas bab 15. Tetapi hari ini kerana kita tidak ada masa yang mencukupi, kita hanya berkongsi perubahan yang pertama dan kedua. Mari kita membaca bersama-sama Lukas bab 15 ayat 1 sampai 2. Pada suatu hari banyak pemungut cukai dan orang-orang yang dihina masyarakat datang mendengar Yesus. Lalu orang Farisi dan guru Taurat mula bersungut-sungut. Mereka berkata, "Lihatlah, orang ini menyambut orang yang dihina masyarakat, bahkan makan bersama-sama mereka." Untuk memahami latar belakang cerita ini, kita mesti dimaklumkan bahawa orang-orang Yahudi benci terhadap pemungut cukai pada masa itu. Mereka menganggap pemungut cukai adalah pengkhianat bangsa mereka kerana mereka memungut cukai bagi pihak kerajaan Roma. Jadi mereka benci terhadap semua pemungut cukai pada masa itu. Manakala, walaupun pemungut cukai kaya, mereka memang menjadi kaya kerana pekerjaan mereka sebagai pemungut cukai. Dan mereka juga mengumpul banyak kekayaan melalui cara-cara yang tidak sepatutnya. Tetapi mereka merasa berdosa
dan sentiasa merasa kekosongan rohani di dalam hati mereka. Jadi, apabila mereka terdengar bahawa Yesus datang ke tempat mereka untuk berkongsi mesej untuk mereka, dan mereka datang dengan hasrat yang kuat untuk mendengar apa yang akan diajar oleh Yesus. Dan Yesus, kita diberitahu, sanggup menyambut mereka, bahkan juga makan bersama-sama mereka. Adalah tidak dibenarkan untuk orang-orang Yahudi pada masa itu untuk menyambut dan memakan dengan orang-orang yang dihina masyarakat mereka seperti orang pemungut-pemungut cukai. Jadi apabila orang-orang Farisi dan juga guru-guru Taurat nampak Yesus berkumpul, menyambut dan juga makan dengan pemungut cukai dan juga orang-orang yang berdosa lain, mereka berbincang, mereka bersungguh-sungguh terhadap Yesus. Dan kita teruskan dengan membaca Lukas 15 ayat 3 sampai ayat 6. Oleh itu, Yesus menceritakan perumpamaan ini. Andaikanlah seorang daripada kamu mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, apakah yang akan dilakukannya? Tentu dia akan meninggalkan domba yang 99 ekor di padang rumput, lalu pergi mencari yang hilang itu sehingga dapat. Apabila dia menjumpai domba itu, dia memikulnya pada bahu. Dengan suka hati dia membawa domba itu pulang. Setelah itu dia memanggil kawan dan jirannya, lalu berkata kepada mereka, "Marilah kita bergembira. Dombaku yang hilang sudah aku jumpai semula." Saudara-saudari, kita mesti memahami apa dia perumpamaan. Perumpamaan memang merupakan perihal sebenar yang berlaku di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Yesus menggunakan perihal-perihal ini untuk memberi penjelasan tentang perihal-perihal yang lain yang sedang berlaku tetapi susah ataupun tidak senang difahami atau diketahui oleh orang-orang pada masa itu. Jadi menggunakan satu perumpamaan yang mereka sudah pun memahami maksudnya untuk memberi penjelasan tentang satu hal yang sedang berlaku ataupun yang akan berlaku yang memang tidak senang difahami jika tidak dibandingkan dengan perumpamaan yang diceritakan itu. Jadi Yesus memberitahu mereka, jikalau seorang gembala terhilang seekor domba, dia akan meninggalkan domba-domba lain sementara waktu dan pergi mencari domba yang terhilang itu. Dan inilah satu perkara yang biasa dinampak dan juga senang difaham oleh pendengar-pendengar masa itu. Nah, apabila seorang gembala terhilang seekor domba, dia sudah pasti akan meninggalkan domba-domba lain buat sementara waktu dan pergi mencari domba yang terhilang. Apabila dia dapat domba yang terhilang, dia akan bersukaria dengan jiran-jirannya. Nah, kita also mesti faham latar belakang pada masa itu. Mereka hidup berkumpulan. Jika ada berita yang baik ataupun perkara-perkara yang sukaria,
mereka pasti akan berkongsi dengan saudara mara, jiran-jiran dan juga kawan-kawan. Mari kita teruskan membaca Lukas 15:7. Ketahuilah bahawa demikian juga di syurga ada kegembiraan yang lebih besar kerana seorang berdosa bertaubat daripada kegembiraan kerana 99 orang berhormat yang berpendapat mereka tidak perlu bertaubat. Saudara-saudari, Yesus beritahu bahawa jikalau seorang bertaubat, seluruh syurga akan bergembira. Dan inilah memang perkara yang benar. Seperti apa yang berlaku kepada gembala itu. Apabila dia jumpa balik domba yang terhilang itu, dia bukan saja bergembira sendiri. Bahkan dia juga menjemput saudara mara, kawan-kawan dan jiran-jiran di kampung itu bergembira ria. Jadi, jikalau terdapat seorang yang berdosa bertaubat dan kembali ke Tuhan, di seluruh alam syurga, Tuhan dan malaikatnya akan bergembira. Manakala 99 orang lain, Yesus berkata, mereka berpendapat bahawa mereka tidak perlu bertaubat. Ini merupakan orang-orang Farisi dan juga guru-guru Taurat. Mereka sombong, mereka berpendapat mereka adalah orang suci, orang yang terhormat, dan tidak perlu dan juga tidak sanggup bertaubat. Dan perkara ini tidak memberi kegembiraan kepada Tuhan. Seterusnya kita membaca Lukas 15 ayat 8 sampai ayat 9. Atau andai kata seorang wanita mempunyai 10 keping wang perak, lalu kehilangan sekeping. Apakah yang akan dilakukannya? Dia akan memasang pelita, menyapu rumah lalu mencari wang itu dengan teliti sehingga dapat. Apabila dia berjumpa mata wang itu, dia memanggil kawan dan jirannya, lalu berkata kepada mereka, mari kita bergembira. Wangku yang hilang sudah aku menjumpai semula. Dan seterusnya Yesus memberitahu satu lagi perumpamaan. Di dalam perumpamaan ini, kita diberitahu bahawa ada seorang wanita, dia mempunyai 10 keping wang perak. Dan dia terhilang satu keping di antaranya. Dan apabila dia terhilang wang perak itu, dia menyalakan rumahnya dengan pelita. Dan dia menyapu seluruh rumahnya. Dan mencari dengan telitinya. Akhirnya, dia ternampak wang keping itu, wang perak itu yang terhilang. Dan apabila dia mendapat semula wang perak yang terhilang itu, dia bersuka hati dan berjumpa jiran-jirannya untuk menyambut kegembiraannya bersama-sama. Sebagaimana yang kita tahu di dalam perumpamaan yang tadi, kita nampak di sini juga. Di antara 10 keping wang perak, terhilanglah hanya satu. Tetapi wanita ini, dia cuba daya upaya menyalakan rumahnya dengan pelita supaya
dia boleh menyapu dan mencari wang itu. Akhirnya bersyukur dia terdapat wang yang terhilang itu. Yang apabila itu berlaku, seperti juga gempala yang kita tahu di perubahan tadi, dia menyambut orang-orang sekampung datang bergembira bersama-sama. Mari kita teruskan dengan membaca Lukas 15 ayat 10. Percayalah, malaikat Allah juga bersukaria apabila seorang berdosa bertaubat. Jadi saudara-saudari, seperti mana yang saya berkongsi tadi, seorang yang berdosa bertaubat, seluruh alam syurga akan bersukaria. Seperti terdapat balik wang perak yang terhilang. Bukan sahaja wanita itu bersukaria, tapi dia menyambut orang-orang sekampung untuk bersukaria dengan dia. Saudara-saudari, mari kita buat persimpulan ke atas kedua-dua perumpamaan ini. Nampak apakah pelajaran yang kita boleh belajar hari ini dari ayat-ayat suci yang kita baca tadi? Yang pertama, Yesus menggunakan perumpamaan untuk menjawab soalan yang didemburkan oleh Farisi dan juga guru-guru Taurat. Mereka bertanya ataupun mereka bersungguh-sungguh, kenapa Yesus menyambut serta memakan dengan pemungut cukai dan juga orang-orang yang terhina? Dan kita mesti tahu bahawa kedua-dua perumpamaan ini dan juga perumpamaan mungkin di masa depan saya akan berkongsi juga, adalah tujuannya ialah untuk menjawab soalan yang ditempuhkan oleh Farisi dan juga guru-guru Taurat. Mengapa sebagai seorang guru Yahudi, Yesus sanggup menyambut serta makan bersama-sama dengan orang-orang yang berdosa ini? Inilah yang perkara pertama yang kita mesti ingat. Pelajaran yang kedua, tumpahan wang perak yang terhilang merujuk kepada pemungut cukai dan juga guru-guru Taurat. Mereka adalah sekumpulan orang yang berhasrat kuat untuk mempelajari dari Yesus. Dan apabila mereka memahami tentang pengajaran dari Yesus, kupa-kupa dari Yesus, mereka bersedia. Mereka sanggup bertaubat kerana mereka memahami bahawa mereka adalah orang yang berdosa. Jadi mereka merendahkan diri sendiri dan bertaubat. Apabila ini berlaku, apabila mereka sanggup bertaubat, dan apa yang berlaku di alam syurga ialah seluruh alam syurga bersukaria dengan mereka. Jadi saudara-saudari, apabila kita bertaubat, kita sanggup mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita, alam syurga akan bersukaria. Seluruh alam syurga, Tuhan, Roh Kudus, malaikat-malaikat, semua akan bersukaria bersama-sama. Dan pelajaran yang ketiga, orang-orang Farisi dan juga
guru-guru daulat. Merupakan sekumpulan orang yang bersombong. Mereka memang berpendapat bahawa mereka telah menjadi orang-orang di dalam kerajaan Tuhan. Dan mereka tidak berpendapat bahawa mereka juga adalah orang yang berdosa. Mereka juga mesti bertaubat. Hanya itu saja mereka boleh menjadi orang-orang kerajaan Tuhan. Nampaknya mereka tidak merasai demikian. Dan mereka berkeras hati dan tidak mahu bertaubat. Jadi, apa yang kita fahami ialah kerajaan Tuhan tidak akan menerima mereka sebagai anggotanya. Jadi saudara-saudari, saya menyuruh kita semua selalu berdoa, kita selalu menghampakan diri, merendahkan hati diri sendiri, memeriksa kehidupan kita. Jika kita tahu kita telah berdosa, membuat kesalahan, adalah perkara yang berfaedah untuk kita belajar untuk bertaubat. Dan apabila kita buat demikian, seluruh alam syurga akan bersyukuria bersama-sama kita. Terima kasih.